الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'ala al-akam waz-zirab wa butunil awdiyati wa manabati asy-syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan janganlah timpakan bencana ke atas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah di dataran-dataran tinggi, di bukit-bukit, serta di lembah-lembah, serta tempat tumbuhnya pokok-pokok. Amin. Amma ba'd. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengekalkan kepada kita nikmat keislaman. Semoga keislaman ini benar-benar disyukuri oleh kita dengan bersungguh-sungguh menjaganya melalui pengibadatan secara konsisten. Asy-Syahid Said Qutb ketika mengulas tentang maksud wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa, menyebutkan di antara yang akan menjadikan kesudahan kita kesudahan yang baik dengan takwa itu adalah mereka yang bersungguh-sungguh, komitmen menjaga ibadahnya, terutamanya ibadah solat 5 waktu. InsyaAllah pada malam ini kita sambung topik iman dan kehidupan sebagai bekalan yang diperlukan oleh umat Islam di akhir zaman, berhadapan dengan kerencaman pemikiran, kerencaman masalah sosial yang semakin hari semakin parah, era kedajalan, era menuju dajjal itu muncul. Boleh dilihat melalui hadis-hadis akhir zaman. Almarhum ulama yang menulis tentang hadis-hadis akhir zaman menyebutkan daripada sekalian kecil tanda-tanda kecil kiamat, lebih daripada 100 tanda sudah pun berlaku. Ini menjadi suatu peringatan kepada kita apabila tanda-tanda kecil kiamat itu sudah semakin banyak yang berlaku, bermaksud tanda-tanda besar kiamat pula akan muncul. Dan apabila satu tanda besar kiamat berlaku, dia akan merenteti dengan tanda-tanda besar yang lain. Maka sebab itu topik keimanan bukan lagi topik setakat pembacaan melalui buku-buku, bahkan kefahamannya mestilah diterjemahkan secara realiti dengan keadaan umat Islam pada hari ini. Masih lagi di bahagian yang awal yang menceritakan tentang topik keimanan. Poin yang ketiga pada muka surat 24. Iman itu bukan pula semata-mata mengerjakan amal mahupun syiar yang biasa dikerjakan oleh orang-orang beriman. Ini kerana banyak penipu-penipu besar yang pada lahirnya mengerjakan perbuatan baik dan juga peribadatan, sedangkan hati mereka kosong daripada merasa kebaikan dan keikhlasan kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 142.
innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sungguh orang-orang munafik hendak menipu Allah, dan Allah menipu mereka. Apabila mereka berdiri mengerjakan salat, mereka berdiri dengan malas, dengan perasaan riak kepada manusia, dan tidak mengingati Allah kecuali hanyalah sedikit sahaja. Sebab itu apabila melihat kepada kondisi seseorang, bukanlah bermaksud kita perlu bersangka buruk kepada orang yang melakukan peribadatan rutin, dan kita mengatakan semua ini adalah orang-orang yang riak. Tetapi Allah Ta'ala mengingatkan bahawa amal-amal fizikal itu bukan suatu rujukan, bukan suatu indikator utama, kerana akan ada indikator-indikator lain yang disebutkan orang beriman ini hanya akan diketahui keadaannya apabila dia diuji. Poin yang keempat, bukan pula iman itu semata-mata mengetahui erti dan hakikat iman. Kerana apa? Ramai orang yang mengetahui hakikat iman, tetapi mereka tidak beriman. Dan hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menyangkal, yakni membantah keterangan-keterangan yang datang daripada Allah hanya kerana dengki dan sombong, padahal hati mereka sendiri meyakini. Ayat ini sebahagian para ulama menyebutkan diturunkan untuk menempelak pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam yang sebahagiannya mengikut Fir'aun, walhal sebahagian besar daripada mereka sudah melihat depan mata mereka bukti-bukti, terutama apabila pertempuran di antara Nabi Musa alaihi salam dengan ahli sihir yang menyebabkan ahli sihir itu masuk Islam, mengikut Nabi Musa alaihi salam, sehingga menyebabkan mereka terbunuh, dihukum bunuh. Jadi sepatutnya mereka mengetahui bahawa ini memang benar-benar ajaran yang betul, tetapi apakan daya dengan disebabkan kedengkian, dengan disebabkan kesombongan, lalu menyebabkan mereka tidak mahu mengikutinya. Begitu juga perkara yang sama berlaku kepada penduduk Mekah, terutama mereka yang memiliki kedudukan dalam pentadbiran Mekah, seumpama Abu Jahal ataupun Abul Hakam, Abu Sufyan, dan begitu juga Abu Lahab. Ini di antara tiga ataupun dua daripada pakcik Nabi yang sangat kuat menentang Nabi. Walhal terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan sebenarnya mereka mengakui akan kebenaran ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolak Abu Sufyan lah, Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab kedua-duanya mati dalam keadaan yang tidak beriman. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa Abu Lahab dan Abu Jahal beserta dengan Abu Sufyan, mereka pernah mengintip Nabi, bukan sekali bahkan beberapa kali. Mengintip Nabi pada waktu malam di rumah Nabi, hanya semata-mata kerana mereka nak dengar Nabi baca Quran. Dan apabila di siang hari, mereka saling bertanya antara satu sama lain. Ya, rumah Nabi bukan besar, akan nampaklah bayang-bayang ataupun pergerakan orang yang berada dekat dengan rumah Nabi. Jadi apabila siang hari, masing-masing saling bertanya antara satu sama lain, bagaimana malam tadi, bagaimana malam tadi. Akhirnya mereka terpaksa membuat pengakuan bahawa malam tadi aku ke rumah Muhammad. Rumah Muhammad buat apa? Dengar Muhammad baca Quran. Kenapa nak dengar Muhammad baca Quran? Kerana bacaan Muhammad sedap, dan apa yang disebutkan oleh Muhammad itu adalah benda-benda yang sukar untuk aku katakan dia tak betul. Tapi jangan beritahu orang lain, kerana kita tak boleh orang tahu bahawa kita mengakui ajaran Muhammad itu betul. Kenapa mereka tolak? Kenapa mereka tidak mahu mengikut ajaran Muhammad? Bukan kerana ajaran Muhammad tak betul,
tapi kerana ego. Ego orang yang memiliki posisi yang besar, posisi yang tinggi di sisi masyarakat, tiba-tiba nak ikut orang yang rendah, sudah tentu mereka tak akan ikut. Bahkan dia bukan setakat melihat kepada Muhammad itu orang yang rendah, begitu juga berlaku pertembungan di antara kabilah dengan kabilah. Kabilah Abu Jahal daripada keturunan Al-Hakam dengan keturunan Nabi daripada Hashim. Tok nenek moyang mereka telah lama kita kata saling berlawan antara satu sama lain untuk membuktikan siapa yang paling banyak jasa dan paling mampu mempengaruhi orang ramai. Ada riwayat yang menyebutkan Abu Jahal pernah berkata, kami sering berlumba untuk meraih kehormatan dengan Bani Abdul Manaf ataupun Bani Hashim. Ketika mereka memberikan makan, kami pun akan turut sama memberikan makan kepada orang ramai. Ketika mana mereka membuat barang perniagaan, kami pun akan sama berniaga macam mana mereka berniaga. Dan ketika mana sampai bahu kami bersentuhan dan kami seperti kuda, mereka berkata, kami ada seorang Nabi yang mendapat wahyu daripada langit. Kedua-duanya bersaing, meniaga. Kalau kita hari ni orang buat nasi lemak, kita pun buat nasi lemak. Dia tukar meniaga lain, kita pun buat juga, memang bersaing secara atas padang. Jadi orang nilai siapa yang paling power. Tiba-tiba kata Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, kami ada Nabi, kau ada. Jadi yang menyebabkan mereka terus takkan boleh terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Muhammad itu bukan daripada kabilah mereka. Maka ini yang kita kata asabiyah, yang dilarang oleh agama. Hanya semata-mata orang itu bukan daripada kalangan kita, maka kita tak ikut dia. Jadi cerita-cerita sebegini menjadi pedoman kepada kita. Agama ini hendaklah diikuti, bukan setakat teori, tahu Allah ada, tahu je, tetapi tak nak ikut. Sebagaimana Abu Talib jugalah. Abu Talib ini masa peristiwa mula-mula Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum keluarga yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan sampaikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi SAW kumpul ahli keluarga dia. Kerana dakwah peringkat pertama adalah kepada orang yang rapat dengan Nabi, orang yang baik dengan Nabi. Tapi dakwah kepada ahli keluarga ni dikira semua ada. Orang yang baik ke, orang yang tak rapat ke, orang yang tak suka Nabi ke, kena dakwah juga. Maka bila Nabi kumpul pada pertemuan kali pertama, gagal. Kerana pada waktu tu Abu Talib tak hadir. Yang ada Abu Lahab dan juga Abu Sufyan. Abu Lahab memang pada waktu itu tak izinkan langsung Nabi untuk bercakap. Terus dibantah dan menyebabkan Nabi tak boleh nak kata apa-apa. Tapi pertemuan kali kedua diatur oleh Nabi, maka Abu Talib hadir. Ketika mana Abu Talib hadir, maka Nabi pun terus bangun menyampaikan tazkirah. Macam kita inilah, kita buat majlis makan-makan, kumpul anak beranak, maka kita pun bangun bagi tazkirah. Masa pertemuan kali pertama, masa Nabi nak bagi tazkirah, Abu Lahab halang, tak payah, kau budak kecil kan? Jangan nak lebih-lebih pula, tak ada siapa nak dengar cakap kau, dah tak payah, duduk je. Lebih kurang macam itulah. Tapi ketika mana pertemuan kali kedua, ada Abu Talib. Maka bila ada Abu Talib, yang Abu Lahab dia tak berani. Maka Nabi bangun, Nabi bagi tazkirah, ceritakan pasal keimanan, ceritakan pasal aku ni adalah utusan Tuhan. Maka bila habis saja ucapan, Nabi terus Abu Talib bangun, tak beri peluang kepada orang lain bangun. Maka Abu Talib sebutkan, apa yang kau sebut ini wahai anak saudara aku adalah benda yang baik, benda yang bagus, benda yang elok, tapi aku takkan ikut kau lah. Itu ucapan Abu Talib. Dia tahu apa yang Nabi buat ni betul, tapi aku takkan ikut kau. Kerana apa? Maruah, keturunan maruah nenek moyang aku ini tidak aku boleh gadaikan hanya semata-mata untuk mengikut dan menukar agama aku kepada agama yang lain. Maka ini kesombongan yang dihalang oleh agama, kerana kebenaran itu sifatnya tidak ada batasan. Hujah dan juga keyakinan melalui penjelasan itu, tak kira siapa pun, walaupun orang itu mungkin pada kacamata kita orang yang hina, tetapi selagi mana dia membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena ikut.
Dan ini yang menjadikan orang-orang yang ada pangkat, ada harta, ada kuasa, mereka tak nak ikut, bukan kerana sebab yang lain, hanya semata-mata mereka khawatir mereka akan hilang pengaruh, mereka akan hilang pengikut, dan mereka terpaksa tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Taala menyebutkan, wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu. Padahal mereka tahu akan perkara-perkara yang benar, tetapi sifatnya mereka menyembunyikan. Sebab itu ada tegahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang Islam secara khusus daripada menyembunyikan kebenaran. Sukutu anil haqq syaitanu akhras. Orang yang bila tahu satu benda itu betul tapi didiamkan diri, maka kata Nabi, dia diibaratkan sebagai setan, dan setan yang bisu. Yang kelima, maka diperlukan keimanan itu dapat diterima akal sampai ada tingkat keyakinan yang teguh kuat, tidak digoncangkan oleh perasaan bimbang dan ragu-ragu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu dalam jiwa mereka. Profesor Wano Wan Daud dalam satu tulisan dia, Budaya Ilmu, menyebutkan tentang satu pandangan daripada gurunya, Profesor Syed Nakib Al-Atas, tentang tahap kebahagiaan manusia. Manusia ini ada 3 peringkat secara biasa untuk menjadikan kita ini bahagia. Tahap kebahagiaan kita yang paling rendah adalah apabila keperluan fizikal kita dipenuhi, ataupun keperluan perut kita lah. Apabila kita dapat makanan, maka kita akan rasa bahagia. Dan peringkat yang pertama ni tak ada bezanya kita dengan binatang-binatang yang mereka juga memerlukan kepada makanan. Boleh jadi kepada pokok-pokok pun mereka perlukan kepada air. Bila dapat, maka mereka akan segar. Binatang kalau dapat makanan mereka akan okey. Begitu juga kita, bila dapat makanan kita akan okey. Dan begitu juga binatang, kalaulah mereka tak dapat makanan, maka mereka akan cari sampai dapat, dan sampai berlaku pergaduhan dan pembunuhan lah. Dan manusia pun kalaulah semata-mata mengutamakan perutnya pun akan sanggup berbunuh-bunuh. Kerana apa? Demi untuk keperluan perut kita. Kebahagiaan peringkat yang kedua adalah kebahagiaan apabila emosi kita dipenuhi. Kita akan rasa bahagia apabila ada orang yang memberikan kasih sayang kepada kita. Emosi kita dipenuhi. Kita akan rasa bahagia apabila kita cukup tidur, cukup makan, dan cukup pula tidur, maka keperluan perut dan keperluan emosi kita sangat-sangat stabil. Maka kita akan rasa sangat-sangat bahagia. Tetapi masih lagi tahap kedua ini ada persamaan kita dengan binatang yang juga memerlukan kepada keperluan emosinya. Binatang kalau mari kat kita, terutamanya yang memang Allah Ta'ala jadikan mereka ini adalah untuk hiburan bagi manusia, kalau kita belai dia akan happy. Kucing ke anjing ke tak kisahlah, apa juga binatang-binatang yang kita jadikan dia sebagai belaan. Ada orang boleh bela ular kan, lagi teruk lah. Kita tak reti nak bela-bela ular ni. Ada seorang di Indonesia ni kerja dia tangkap tikus, dan tangkap tikus menggunakan ular. Dia hanya menggunakan satu alat yang pengetuk sahaja untuk dia bahasa dengan ular tu. Dia ketuk je, ular tu akan mari kat dia. Pergi masuk lubang, tangkap tikus, halau tikus semua. Bila dah berjaya, dia ketuk je, maka ular tu akan patah balik kepada dia. Kita kata ular tu kira okey lah tu, dia ada tuan yang jaga dia. Tetapi tetaplah kalau manusia setakat berpada pada keperluan yang pertama dan yang kedua ni, tak ada beza kita dengan binatang. Maka sebab tu manusia perlukan kepada level yang ketiga, iaitu keperluan intelek, keperluan akal kita. Yang ni binatang tak ada. Kalau ada pun mereka dididik oleh kita yang ajar mereka tak perlukan pun benda tu sebenarnya. Kecerdikan yang mereka ada itu bukan bersifat
belajar, tetapi kerana naluri fitrah yang Allah telah jadikan binatang itu, dia ada sikap-sikap dia. Binatang yang carnivore memang dia ada perangai-perangai dia. Walaupun kita nak didik harimau jangan makan ayam, mampu lah kan. Lama-lama dia akan cari juga ayam, ataupun dia akan cari juga daging, memang takkan bolehnya, kerana itu makanan dia. Jadi manusia bukan begitu. Manusia dia ada develop, dia boleh belajar dan dia boleh berkembang, yang dinamakan sebagai keperluan akal. Maka apabila keperluan akal kita dipenuhi, kita ada persoalan-persoalan yang bersarang dalam kepala, kita dapat jawapan, kita akan rasa sangat-sangat puas. Dan benda ni hanya manusia je yang ada. Sebab tu bila kita bingung, kita biarkan aja, kita tidak akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Kerana manusia yang dimuliakan oleh Allah ni siapa dia? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang berilmu. Kita bukanlah nak jadi ulama pun. Tapi kalau jadi ulama baguslah. Cuma yang nak disampaikan adalah apabila kita ada kekeliruan, kita cari jawapan, maka mendapatkan jawapan itu merupakan suatu kepuasan bagi akal kita. Maka carilah jawapan, dapatkan jawapan. Sebab tu Nabi SAW bingung. Masa mula-mula sebelum dapat wahyu, Nabi rasa sangat-sangat tak okey. Kerana apa? Melihat keburukan-keburukan yang berlaku depan mata ini, memang Nabi kata tak boleh diterima oleh akal dan tak boleh diterima oleh fitrah. Tapi nak baikinya Nabi tak tahu. Maka bila Allah ajarkan kepada Nabi, maka Nabi sangat-sangat puas hati. Kerana apa? Keperluan akalnya telah dipenuhi. Maka kita begitu juga hari ini. Apabila kita memenuhi keperluan akal kita, kita akan rasa sangat-sangat puas hati. Walaupun kadang-kadang kita tak makan, walaupun kadang-kadang kita tak cukup tidur. Kerana apa? Kita nak dapatkan jawapan kepada permasalahan yang berlaku kepada kita. Orang yang jenis cari maklumat kat internet, dia akan study. Saya ada follow satu Facebook yang memang dia ni bahagian geologis, ataupun dia follow lah kajian-kajian cuaca ni, benda-benda yang melibatkan kajian-kajian cuaca, memang dia follow. Dan dia pun memang menyebutkan nampak gayanya Kelang dan seterusnya, Lembah Kelang akan berlaku banjir yang sangat-sangat teruk ni. Sampai dia kata apa, memang tak tidur malam lah, setiap malam untuk update info berdasarkan jumlah hujan tu, dan macam-macam lah maklumat dia carilah. Kerana apa? Bagi orang macam ni, dapat maklumat macam ni, dia puas. Dan bila dia tulis, kita pun seronok baca, dan kita akan sebarkan. Kerana apa? Puas hati dapat maklumat berdasarkan orang yang cari maklumat dengan sungguh-sungguh. Dalam masa yang sama kita doa jugalah supaya hujan yang turun ini tidak membinasakan kita, walaupun tak dinafikan sekarang ni semakin teruk. Sudah 3 hari dah kan tak berhenti hujan kan. Masya-Allah, kita kena pakat-pakat berdoa dan banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka tahap keperluan akal ini pun bagi orang bukan Islam, dia macam tak ada batas lah. Maka bila tidak ada batas, dia macam takkan rasa puas hati. Walaupun dia dah develop benda baru, dia ada teknologi baru lagi yang dia keluarkan, tapi dia tak puas. Dia akan ada lagi benda-benda yang dia nak buat. Bukan bermaksud orang beriman ni dia cukup setakat apa yang ada, tak. Tapi beza dengan orang beriman dengan orang bukan beriman adalah kita ada tahap berfikir kita yang ada ending dia. Ending dia benda-benda yang gaib, benda-benda yang pelik, benda-benda yang tak masuk akal, tak payah fikir. Kalau fikir pun kita dah tahu dah, buang masa. Tapi bagi orang bukan Islam, dia tak ada benda tu. Dia tak ada batasan benda tu. Bagi dia nak fikir apa, dia fikirlah. Tak ada masalah. Sebab tu dalam kemajuan teknologi hari ini, maka apabila manusia itu akalnya tak ada had, maka dia akan tak pernah dapat satu kepuasan. Tapi orang beriman, akal itu dia ada satu lagi tahap yang paling tinggi, tahap keimanannya dipenuhi, yang akan menyebabkan 4 ini kalau ada, dia akan rasa puas hati. Dia akan rasa sangat-sangat bahagia. Perut kenyang, tubuh badan sihat, keperluan emosi dipenuhi, keperluan akal dipenuhi, kemudian keperluan iman kita dipenuhi. Maka ending dia apa dia? Orang beriman adalah orang yang paling bahagia di dunia. Sebab tu orang beriman akhirnya tak ada harta pun dia okey je. Kerana apa? 4 ni cukup dah, ada belaka dah. Tapi orang bukan Islam dah kaya raya dah, tapi still
Something, ada benda yang tak dapat dipenuhi, dan keperluan yang tak dipenuhi itu adalah keperluan keyakinan dia. Dia tidak ada keyakinan yang betul, yang menyebabkan dia tidak akan pernah rasa cukup. Sebab tu orang beriman apabila telah beriman, dia tidak ragu-ragu, maka inilah yang menjadi indikator penting untuk kita merasa sangat-sangat bahagia kehidupan di dunia. Kerana apa? Kita meyakini ada kehidupan yang lebih utama selepas daripada ini. Keimanan itu di samping pengetahuan, pengertian dan kepercayaan yang kuat, perlu pula sejajar dengan ketundukan hati, kepatuhan kemahuan dan kerelaan menjalankan perintah, dan keputusan dengan kejujuran hati sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan engkau, mereka belum dinamakan beriman sebelum mereka meminta keputusan kepada engkau, wahai Muhammad, dalam perkara yang menjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan senang hati. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam tulisan dia, kitab dia Usul Da'wah, ketika membincangkan tentang maksud Islam, apa maksud Islam. Walaupun kita biasa dengan takrif Islam itu adalah mengucap 2 kalimah syahadah, berpuasa, solat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji. Ya betul, dia memang takrif Islam. Tetapi rupa-rupanya ada lagi takrif-takrif Islam yang lain. Dr. Abdul Karim Zaidan menyenaraikan hampir 8 takrif yang lain yang dia menjadi pemudah cara. Sekiranya ada orang yang nak masuk Islam, nak kenal Islam, untuk kita terangkan kepada mereka berdasarkan apa yang mereka nak tahu. Bukanlah agama itu bersifat statik, jawapannya tu je, tetapi ada jawapan-jawapan yang akan boleh memenuhi keperluan intelek manusia itu tadi. Maka di antaranya Dr. Abdul Karim Zaidan menyebutkan maksud Islam itu adalah tunduk dan patuh secara sukarela, bukan dengan keterpaksaan, dan dengan kesedaran kita. Memang kita sedar kenapa beriman, memang kita nak beriman, memang kita nak masuk Islam, memang kita nak menyembah Allah Ta'ala, bukan dengan paksaan-paksaan, bukan dengan keterpaksaan sebagaimana makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Kenapa hujan turun? Kalau tanya orang yang kaji, dia ceritalah kan faktor hujan lah, cuaca apa semua. Tapi jawapan yang paling tinggi sebenarnya dengan izin daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang suruh aku turun hujan, ni makhluk Allah. Kenapa burung terbang? Kenapa semua makhluk itu buat? Kerana jawapannya satu je, kerana kami dicipta oleh Tuhan dan kami tak ada pilihan kecuali kami hanya perlu ikut perintah Tuhan sahaja. Maka kata Dr. Abdul Karim Zaidan, kepatuhan sebegini tak valid untuk menentukan keimanan kita diterima atau ditolak. Sebaliknya manusia ini dia ada pilihan. Wa hadainahun najdain, kami beri hidayah kepada kamu 2 jalan, nak ikut yang mana? Kena pilih, imma syakira wa imma kafura. Sama ada nak masuk dalam kalangan orang yang bersyukur atau nak masuk dalam kalangan orang yang kufur. Maka manusia perlu buat keputusan, dan keputusan itu adalah di atas minda sedar dia, bukan main ikut je tak. Sebab itu dalam ayat yang kita bacakan tadi daripada surah An-Nisa ayat 65, kepatuhan orang beriman itu adalah dengan kehendak hatinya, dengan kesedarannya, lalu ia akan menjadikan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ni memang kita dah faham pun dalam hadis niat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Apa maksud amal itu dengan niat? Sengaja, perbuatan yang memang disengajakan. Sengaja aku solat kerana Allah Ta'ala, memang sengaja solat, bermaksud memang kita buat itu dengan penuh kesedaran, bukan tiba-tiba kita bangun solat, tidak. Begitu juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na
wa ulaika humul muflihun. Ucapan orang beriman itu apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk diputuskan perkara ini, untuk diputuskan perkara di antara mereka, mereka hanya mengatakan kami dengar dan kami patuh, dan itulah orang yang beruntung. Begitu juga ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan bagi orang yang beriman, baik lelaki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, tidaklah boleh dia memilih kemahuan sendiri dalam urusan mereka. Surah Al-Ahzab ayat 36. Poin yang ketujuh, keimanan di samping pengetahuan dan pengertian hendaklah menimbulkan semangat bekerja dan berkorban dengan harta dan diri sesuai dengan kehendak iman dan kewajipan orang beriman. Dia dapati sifat orang beriman itu disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4. Innamal mu'minuna alladhina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah, hati mereka akan bergetar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat, yakni keterangan-keterangan, keimanan mereka bertambah kerananya, dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka mengerjakan solat, menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah yang dikira sebagai sebenar-benar orang beriman. Poin yang ke-8, Al-Quran selalu mengemukakan dan menggambarkan iman dalam bentuk budi pekerti yang baik dan amal yang berguna sebagai garis pemisah di antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir dan orang munafik. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama sehingga ayat yang kelima, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, bagi mereka yang khusyuk dalam solatnya dan yang menjauhkan diri daripada perkara yang tidak berguna, yang mengerjakan perbuatan suci yakni membayar zakat, dan mereka yang menjaga kesopanannya, dan beberapa ciri-ciri lain lagi. Begitu juga dengan ayat daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan sentiasa berjuang dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Itulah orang yang benar-benar, yakni sebenar-benarnya beriman. Dr. Yusuf Qaradawi menyebutkan bahawa orang beriman itu dia tidak akan berpada sekadar teori, dan dia hendaklah mempraktikkan agamanya. Sebab itu Rasul itu diutuskan dalam kalangan manusia kerana memang untuk kita contohinya, memang untuk kita ikutinya. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan lagi kerja untuk agama dia memerlukan kepada pengorbanan, dia memerlukan kepada perjuangan, sama ada daripada aspek harta maupun diri kita sendiri. Pengorbanan, nak bangun subuh pergi masjid, pengorbanan nak mengeluarkan sedikit daripada duit kita untuk membayar zakat ataupun mengeluarkan harta kita untuk infak fi sabilillah. Semua itu adalah dengan jiwa yang memahami agama secara tuntas. Tidak diwajibkan untuk kita memberat-beratkan diri kita sampai kepada kemampuan yang maksimal, tak diwajibkan. Kerana Allah Ta'ala menyebutkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan sekali-kali kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan. Kita biasa dengar cerita pasal Abu Bakar As-Siddiq apabila dalam peperangan Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam isytiharkan semua diminta untuk mengeluarkan dana, dan dana itu bukanlah arahannya wajib, bahkan secara sukarela. Tak ada arahan wajib pun untuk keluar dana. Yang wajibnya adalah keluar pergi perang. Tapi dana ini siapa yang ada duit mari bagi. Tetapi keperluannya tinggi, maka memerlukan kepada dokongan yang kuat daripada para sahabat.
Maka Nabi ijtihad beberapa kali, disambut oleh sebahagian sahabat-sahabat yang memang berduit. Bagi sahabat yang mereka sudah meninggalkan ataupun tidak lagi memiliki aset yang banyak, antaranya Abu Bakar As-Siddiq, maka menyerahkan segala-galanya, sepenuh hartanya kepada Abu Bakar, kepada Nabi SAW. Maka bila ditanya kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Maka kata beliau, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Maka Allah memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Nabi menyebutkan, kalaulah dihitung dan ditimbang keimanan Abu Bakar dengan seluruh penduduk bumi, nescaya tak akan dapat sampai separuh pun. Kerana ini kemampuan Abu Bakar. Tetapi Nabi tak suruh pun dan tak paksa pun kita contohi Abu Bakar. Yang paling penting kita tahu kemampuan kita. Sayyidina Umar serahkan separuh aja harta dia. Itu pun separuh harta dia, itu pun tak sampai kepada sepenuh harta daripada Abu Bakar. Maka itu je yang dia mampu. Tak ada masalah pun. Ada sahabat yang memang tak ada harta, dia pergi kerja, dia dapat duit, dia bagi kepada Nabi. Ada sahabat yang bawa kepada Nabi 8,000 dinar. Abdurrahman bin Auf tak silap. Padahal peniaga tu orang kaya, lebih kaya daripada Abu Bakar, tak bagi semua pun. Dia bawa 8,000 dinar di hadapan Nabi. Dia kata kepada Nabi, 8,000 dirham, 4,000 dirham ni aku bagi untuk fisabilillah, lagi 4,000 dirham ni aku simpan untuk kegunaan ahli keluarga aku. Nabi kata apa? Alhamdulillah, moga Allah Ta'ala berkati harta engkau yang kau sumbang dan yang kau simpan. Begitu juga dengan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman walaupun sumbang banyak sangat, paling banyak menyumbang Sayyidina Osman, sehingga Nabi berdoa untuk Sayyidina Osman daripada malam sampai ke subuh, kerana banyaknya harta yang disumbangkan oleh Sayyidina Osman. Tapi sumbangan harta Sayyidina Osman tu tak efek pun ke harta dia, banyak lagi harta dia. Itu bermaksud memang kita perlu berkorban, tetapi perlu ukur dengan keperluan dan kemampuan kita pada hari ini. Seterusnya disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi tentang perbezaan di antara fikiran, pemikiran dan akidah. Apa beza di antara idea? Dia adalah dalam membentuk ideologi ataupun benda yang kita fikir, dengan keyakinan yang disebutkan sebagai akidah. Antara pemikiran dan akidah, yakni kepercayaan, terdapat perbezaan yang besar. Walaupun pada lahirnya kelihatan sama, kerana kedua-duanya memerlukan kepada kita memerah keringat berfikir. Fikiran, yakni pandangan, itu hanya menjadi ilmu pengetahuan, sedangkan akidah akan terjunam ke dalam hati dan meresap ke dalam jiwa. Satu pandangan boleh dianggap betul, sedangkan pada hakikatnya boleh jadi ia salah. Kepercayaan itu merupakan kebenaran yang tetap, yang tidak ada keraguan padanya. Begitulah pada hari ini, begitu pula pada esok dan seterusnya. Pendapat itu pula sifatnya lemah, kaku. Jika terjadi sebagaimana yang difikirkan itu, timbullah perasaan senang dan senyum gembira. Tetapi jika terjadi sebaliknya, tidaklah terasa apa-apa. Berbeza dengan akidah yang sifatnya hidup, dinamik dan bergelora. Tidak ada kepuasan, kegembiraan dan ketenangan sebelum terjadi apa yang sesuai dengan kehendak akidah. Maka ini yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi supaya kita membezakan mana perkara yang disebutkan sebagai suatu idea, suatu gagasan, suatu benda yang datang daripada pemikiran, dengan suatu yang sepatutnya menjadi ketetapan, menjadi keyakinan. Manusia berfikir tentang idea dan konsep ketuhanan, sedangkan kita meyakini bahawa Tuhan itu adalah suatu yang pasti dan tidak lagi perlu untuk berfikir tentang konsep dan idea tentang ketuhanan, kerana keyakinannya telah bulat. Adapun orang barat, mereka tak henti-henti mencari dan berterusan mencari Tuhan. Orang Mekah sebelum kedatangan Nabi, bukannya mereka tak percaya kepada Tuhan, tetapi kepercayaan mereka diserapi oleh pemikiran yang tak betul. Idea untuk bawa masuk berhala bukanlah muncul tiba-tiba, tetapi dicedok daripada luar. Sama juga dengan kita pada hari ini. Idea-idea yang pelik-pelik hari ini semuanya bukan datang tiba-tiba. Bukannya orang Malaysia tiba-tiba jadi cerdik, fikir benda macam-macam. Tetap semuanya dicedok daripada barat, daripada Eropah, daripada media sosial hari ini.
tetapi dibawa masuk ke dalam tempat kita. Sedangkan ajaran Al-Quran ini dah sempurna, dah kemah dah, cuma tinggal garapan dan usaha untuk memahami itu kontang, sehingga menyebabkan ayat-ayat Al-Quran itu dirasakan bukan suatu benda yang ilmiah, bukan suatu benda yang berat, dan tak perlu pun untuk memberatkan kepala untuk memahaminya. Maka itu yang menjadi perbezaan di antara pemikiran dan juga keyakinan. Malangnya yang berlaku hari ini, idea-idea yang berbentuk pemikiran ini pula menjadi keyakinan, menjadi akidah. Ideologi hari ini menjadi akidah baru. Bahkan hari ini sains dan teknologi menjadi akidah baru, menjadi Tuhan yang baru. Sedangkan dia hanyalah bersifat pemikiran yang benda akan berubah-ubah pada masa-masa mendatang. Orang yang mempunyai pemikiran mudah berubah pendiriannya oleh kerana suatu keadaan dan kepentingan, jauh berbeza daripada orang yang memiliki akidah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikemukakan kepada baginda berbagai-bagai tawaran dengan tujuan supaya Nabi berhenti daripada menyebarkan akidah, daripada menyebarkan Islam. Lalu Nabi menjawab, "Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amri ma taraktu." Kalaulah sekiranya diletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiriku supaya aku tinggalkan apa yang aku ajarkan ini, nescaya aku tidak akan sekali-kali berhenti. Begitu juga dalam satu riwayat yang lain, ketika mana orang Mekah ni mereka lihat Nabi ini begitu bersungguh-sungguh sebarkan agama ni, lalu mereka bertemu dengan Abu Talib. Mereka mengadu kepada Abu Talib untuk minta supaya berhentikan Nabi daripada membuat benda yang dilakukannya. Lalu Nabi SAW arahkan untuk orang panggil Nabi Muhammad. Nabi panggil, Abu Talib panggil dan suruh dia orang cakap sendiri dengan Nabi. Maka bila panggil Nabi, maka mereka pun cakap depan-depan Nabi. Lalu Nabi sebutkan kepada mereka, nampak tak kat langit tu matahari? Kalau kalian boleh padamkan cahaya matahari, aku berhenti. Tercengang lah dia orang ni. So kalau tak boleh, jangan halang aku. Bahasanya begitulah. Maka ini yang dinamakan sebagai keyakinan, yang dia memang tidak akan boleh diganggu gugat. Benda yang memang dah tetap. Keyakinan ini bukan lagi bersifat 90%, bahkan memang 100%. Apa juga ayat orang buat, benda itu menyenangkan ke ataupun menyusahkan ke, kita tak akan berhenti. Sebab tu Nabi SAW sebutkan, di akhir zaman ini akan ada orang yang jaga agama bersungguh-sungguh. Nabi sebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kazalik. Akan sentiasa ada satu kumpulan yang mereka ini memang tak menghiraukan pun sesiapa sahaja yang nak menghalang mereka, menyakiti mereka. Walaupun usaha-usaha ini berterusan, tetapi kumpulan ini yang nak membantu agama ini mereka tak hiraukan, mereka akan terus jalan. Wahum kazalik, tetap apa yang mereka fahami untuk membantu agama itu akan tetap sampai bila-bila. Sama ada mereka ada jawatan ataupun tidak ada jawatan, mereka ada kuasa ataupun tidak ada kuasa. Itulah keyakinan yang dia akan perjuangkan sampai bila? Sampai kiamat, sampai bila-bila. Dan janji daripada Nabi SAW bahawa kumpulan ini akan sentiasa ada. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan itulah. Tak kiralah secara individu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, kebenaran ini seorang pun seorang lah. Yang paling penting kita akan pertahankan bermati-matian. Hari ini pertahankan bermati-matian bukannya memerlukan kepada pertumpahan darah pun, tetapi memerlukan kepada hujah, memerlukan kepada penjelasan, memerlukan kepada jawapan-jawapan yang tuntas. Orang tak nak percaya pun lantaklah. Sebab tu saya ada follow seorang ahli sejarah, dia sejarawan lah di peringkat Malaysia ni. Memang dia bila dia kongsi tulisan-tulisan dia di Facebook ni, dia kata apa, antara benda yang paling payah bila berdakwah di atas media sosial ini adalah nak jawab kepada profesor serba tahu. Ada orang dia tak reti pun tapi nak komen juga. Dia kata memang susah nak hadap kumpulan-kumpulan ni. Tapi kata dia nak buat macam mana?
kena hadap, mana yang boleh jelaskan akan betulkan. Tapi kalau yang dibalas itu adalah cacian dan makian, sabar je lah. Maka itu baru cerita sejarah pula sejarah tanah Melayu kita kan, benda yang tak melibatkan akidah sangat pun lah, tapi fakta, fact and figure, benda-benda penting tetap perlu dipertahankan. Islam pun suruh kita jaga benda-benda sedemikian, apatah lagi benda-benda yang melibatkan akidah. Sepatutnya kita lah orang yang paling galak dan sentiasa berusaha untuk menambahkan kefahaman kita melalui pendalilan dan pengujahan-pengujahan yang konkret, supaya keyakinan kita ini bersifat tetap dalam apa juga situasi dan keadaan, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi setakat itulah yang boleh saya sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, siru ala barakatillah. Mudah-mudahan kita doakan supaya hujan yang masih lagi berterusan ini tidak menjadi bencana kepada kita, dan sekiranya Allah Ta'ala takdirkan memang sungguh-sungguh berlakunya banjir, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan pakar-pakarlah kita bantu mereka yang sedang dalam kesusahan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wallahu a'lam.